Disclaimer, video ini tiada apa-apa konflik of interest dengan mana-mana pihak yang saya ulas, dan isu baru-baru ini berkaitan tentang pasangan perubatan doktor yang curang dengan skandal pegawai PPK, dan KKM sudah pun mengambil tindakan melalui kenyataan terbarunya yang dikeluarkan ke atas pasangan ini kerana melanggar etika penjawat awam. Jadi saya tak akan sebut nama secara spesifik dan saya tak akan sebutkan link dan sebagainya, harap maaf. Dan saya akan ulas beberapa sisi perspektif tentang isu ini. Yang pertama, hukum dan pandangan Islam terhadap aktiviti menyebarkan aib sesama Muslim. Yang kedua, terdapat perbezaan di antara sembunyikan aib peribadi dengan jenayah seksual. Yang ketiga, saranan psikologis tentang deep conversation oleh Aaron Atter dan John Gottman sebagai mengurangkan risiko masalah kecurangan, infatuation, rebound love dan sebagainya. Keempat, kenapa orang curang dan apa reaksi kita sebagai mangsa curang yang sepatutnya. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mengulas tentang isu yang baru-baru ini yang sedang meletup dan heboh di kalangan warganet dan netizen, tentang pasangan pegawai perubatan yang curang dengan skandal pegawai PPK. Okey, itu bukan nurse itu pegawai PPK. Saya sebut secara umum je lah. Saya tak akan sebut nama, link dan sebagainya supaya kita dapat mengelak daripada ribah yang berlebihan. Pertama sekali, saya ingin membacakan beberapa dalil tentang hukum dan pandangan Islam terhadap aktiviti menyebarkan aib sesama Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya. Nabi Muhammad bersabda, "Man tataba'a awratahu akhihil muslimin, tataba'a Allahu awratahu, wa man tataba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rihli." Barang siapa yang mencari-cari aib atau kelemahan saudaranya yang Muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun ia sedang berada di dalam rumahnya. Dan dalil yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad juga menyebut, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menyembunyikan aib seorang Muslim, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan mendedahkan maksiat peribadi sendiri merupakan kesalahan yang besar di sisi Allah SWT, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kullu ummati mu'afin illa muhajirin. Setiap umatku diberikan keampunan kecuali orang-orang yang menzahirkan maksiat itu di hadapan orang lain. Dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiru minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism wala tajassasu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka perkara-perkara yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan kesalahan seseorang. Al-Imam At-Tabari yang meninggal pada 310 Hijriah telah menghuraikan dengan jelas maksud ayat ini. Antaranya, wala tajassasu bermaksud jangan kamu mencari keaiban satu sama lain, jangan kamu mencari rahsia-rahsianya dengan tujuan untuk mengetahui kecacatannya. Namun berpada-padalah dengan apa yang telah nyata dari dirinya, nilailah dia di atas asas tersebut sama ada baik atau buruk. Jangan kamu mencari kesalahannya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, Allah melarang orang mukmin dari mencari keburukan-keburukan mukmin yang lain. Dan kata Mujahid pula, ambillah apa yang nyata dan tinggalkanlah apa yang Allah tutup. Dan Qatadah pun berkata, tahukah kamu itu apa tajassus? Iaitu kamu mencari-cari aib saudara kamu untuk mengetahui rahsianya semata-mata. Boleh rujuk Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari yang diterbitkan oleh Darul Kalam tahun 1997. Terang lagi bersuluh, selain daripada apa yang disebutkan oleh saya sebentar tadi, banyak lagi dalil-dalil lain yang boleh dihujahkan. Cuma
video ini tidaklah memfokuskan semata-mata perihal hukum hakam syariah. Dapatlah kita lihat sendiri betapa Islam menjaga dan menegaskan kejelekan dan kehinaan bagi mereka yang suka mewar-warkan tentang orang lain, iaitu aib peribadi. Okey, seterusnya mesti ada yang mempersoalkan, apa pula beza aib seksual seperti berzina dengan jenayah seksual yang terpampang di dada akhbar? Mesti ada yang mempersoalkan, bukan? Jawapannya adalah ada bezanya. Ulama telah membezakan dah lama dah dan ada dalil untuk membezakannya. Apa bezanya? Okey, bezanya adalah aib peribadi yang kita kena tutup adalah jenayah dia dengan Allah sahaja, seperti berzina, minum arak, tengok video lucah, lagi apa, macam-macam lah yang kita boleh kelaskan. Dan jenayah berkaitan seksual adalah yang berkaitan tentang kemaslahatan awam, yang terpalit tentang orang awam, kesejahteraan, keselamatan, seperti rogol, bunuh, seks grooming kanak-kanak dan sebagainya. Apa dalilnya? Dalil untuk menutup aib peribadi adalah contoh hadis daripada Ma'iz bin Malik al-Aslami yang direjam kerana mengaku 3 kali berturut-turut walaupun Rasulullah sebolehnya tak mau tengok dia pun, tak nak tahu pun pasal zina dia tu. Manakala contoh keburukan yang melibatkan kemaslahatan awam yang Nabi mewawarkan adalah ketika mana kisah Fatimah binti Qais dia nak berkahwin. Ada 2 orang yang melamar dia, iaitu yang pertama Abu Jaham dan Muawiyah. Lalu Nabi kata adapun Abu Jaham dia tidak meletakkan tongkat dari bahunya, maksudnya dia ni suka memukul isteri. Sementara Muawiyah adalah orang yang terlalu miskin, takut Fatimah tak tahan hidup dengan dia. Okey, dan selebihnya bolehlah tanya kepada asatizah yang lain. Saya hanya memberikan ataupun melontarkan beberapa poin-poin dari segi dalil dan hujah-hujah para ulama. Kita pergi pula kepada perspektif psikologi. Hati siapa yang tak dirudung dengan kegundahan, kesedihan dan kekecewaan, remuk dan hancur lebur bila tahu pasangan yang selama ini telah setia, lalu dia menghancurkan kepercayaan kita itu dengan cara yang amat kejam sekali, iaitu dengan berzina. Okay? Dengan berzina dengan wanita lain tanpa pengetahuan kita dan tidak berterus terang. Mestilah remuk, hancur, berkecai, emosi kita hancur. Saya faham, kita semua faham. Namun demikian, alasan hati remuk tetap tak boleh dijadikan justifikasi tindakan beliau untuk merakam, merekod dan menyebarkan di tatapan awam seperti Facebook dan sosial media yang lain. Okey? Sebab selain faktor agama, kita pun perlu pertimbangkan juga kesan perundangan, kerana kita semua ada proceeding yang wajib dilalui untuk selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Bukan main hentam je. Kalau nak diikutkan netizen, semua benda netizen boleh cakap. Betul tak? Bukan sebab itu bukan keluarga mereka, jadi apa je dia nak cakap. Sebab netizen yang banyak komen tu kebanyakannya fake account. Jadi kenapa kita nak ikut gaya netizen? Jadi fikirlah sedalam-dalamnya. Fikir dengan otak. Okey, fikir sedalam-dalamnya apa kesan kepada anak-anak kita dan keluarga kedua belah. Sebab yang bergaduhnya kita tak ada masalah dengan anak kita, dengan mertua dan sebagainya. Ada buat tak deep conversation, pantang larang? Ada. Kebanyakan tak ada. Walaupun psikologi seperti Aaron Atter telah mencadangkan kita untuk buat 36 soalan sebelum kita berkahwin. Saya daripada awal lagi saya dah tekankan kita kena vulnerable. Kita kena ada deep conversation, kena ada perbualan mendalam. Perbualan mendalam itulah yang menyusun atur tentang sekufu tak sekufu. Baru kita faham dia ni sekufu ke tak sekufu. Okey, apa tujuan kita nak buat deep conversation? Ada 3 tujuan. Yang pertama, nak tahu understanding sama ke tak sekufu ke tak. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita nak bina expectation. Expectation penting. Ada orang kata jangan expect apa-apa. No, kita kena ada expectation walaupun sikit. Apa itu expectation? Contohnya, kita boleh terima kelemahan dia 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau kita tak ada langsung expectation, one day dia terbuat benda tu yang kita tak boleh terima, benda tu lah yang boleh trigger untuk kita bercerai, atau kita curang cari lain, atau hubungannya hamba bertahun-tahun. Yang ketiga, nak bina boundaries. Boundaries inilah pendinding untuk kita nak tahu bakal pasangan kita itu boleh berlaku curang ataupun tidak. Jadi deep conversation penting. Menurut Dr. Liz Corinne, iaitu penulis buku ni, Surviving Infidelity. Pada zaman moden, pada zaman moden, kegiatan curang sangat kompleks sebab kita dah terdedah dengan accessibility, social media, keluasan internet 5G dan sebagainya. Kata beliau, secara asasnya takrif curang adalah apabila seseorang itu melanggar rules of trust. Di antara dia dengan pasangan dia lah. Kerana trust ni adalah akar kepada pengukuhan sesuatu perhubungan tu, sesebuah perhubungan tu. Kalau akar pun dah hancur lebur, tak mungkin lah kita boleh tumbuhkan pokok, dahan dan daunnya sekali. Macam ibarat kita pergi KFC lah. Kita pergi KFC sebab KFC janjikan dalam setiap iklannya dia pandai buat ayam goreng, betul tak? Tapi tiba-tiba satu hari tu ayam goreng dia tak ada. Kita pergi minta ayam goreng tak ada. Dia kata dia cuma jual ikan goreng. Jadi kita dah tertipu. Trust ni ada pada iklan, tapi dia dah tipu. Jadi kita tak akan pergilah KFC. Macam tu juga kita dengan pasangan. Bila trust tak ada, memang tak ada lah, hancur. Itu perumpamaan saja. Baik, kita pergi pula apa punca kepada kecurangan sebenarnya. Apa dia sebenarnya, kenapa berlaku kecurangan? Menurut John Kim, terapis, tulisannya di halaman maya, iaitu di dalam laman web Psychology Today yang bertajuk If You've Been Cheated On, Read This. Kata beliau, maksudnya dia kata dalam apa-apa perhubungan, walaupun nampak macam bahagia, boleh je nak berlaku cheating, kecurangan. Sebab dia bukanlah semata-mata kerana faktor luaran. Bila kita baca dekat netizen, biasanya netizen akan cakap, bini dia cantik, asal dia boleh cheating, asal dia boleh curang. Apa yang tak cukup? Netizen akan ulas daripada segi luaran, apa yang dia paparkan dekat sosial media. Tapi kita tak tahu detail, kita tak tahu cerita detail. Jadi kita tak tahu nak cakap macam mana. Dan kebanyakan terapis dia akan cakap biasa benda ni lebih dalam lagi, go through lebih deeper lagi level dia. Biasanya berkaitan tak ada connection, lost intimacy dan sebagainya lah. Dan itu hanya diketahui apabila dia di-counselingkan. Dalam sebuah temu bual di antara Esther Perel, Esther Perel ni terapis, dan Scott Barry Kaufman, psikologis. Dia tuan rumah kepada podcast tu lah. Perel ni kata kebanyakan bila pasangan berdepan dengan pasangan yang curang, emosinya menggelegak, sentiasa dominan sehingga tidak beri ruang langsung kepada si pencurang untuk beritahu the deeper level yang dia lost dalam perkahwinan, sehingga terspark dengan skandal. Kadang-kadang skandal ni dia hanya buat pelepas nafsu je, peluk bantal sementara je. Dia bukannya nak kahwin sangat pun dengan skandal tu. Buktinya dia tak nak kahwin. Kebanyakan yang simpan skandal ni tak kahwin pun, dia just dating suka-suka. Kadang-kadang ada benda yang lost dalam relationship, tapi dia tak go through the deeper. Dia tak buat counselling ke apa ke kan. Jadi kadang-kadang ada setengah keadaan pencurang boleh berubah dengan adanya terus terang dan berbincang. Tetapi tidak semudah itu. Ramai tak faham tentang state of emotional needs. Dan macam Jay Shetty pernah kata, kebanyakan orang awam dia ambil ilmu perhubungan ni daripada gosip, di media sosial, lagu, movie. Ini tak cukup. Ini tak cukup. Sebab tu kita belum matang dalam perhubungan, dalam mengupas, dalam mengkonstrukkan balik perhubungan tu. Bila kita kupas, kita tak faham. Sebab kita tak ada ilmu yang sebenarnya. Dan akhir sekali, apa dia respon yang kita boleh buat apabila kita dicurangi? Apa dia? Yang pertama,
Dapatkan nasihat daripada mereka yang berkaliber seperti kaunselor rumah tangga, sama ada daripada kerajaan, swasta ataupun NGO. Tolong dapatkan kaunselor. Saya sendiri pun jumpa kaunselor. Saya tak jumpa ustaz ke kawan-kawan ke kan, siapa-siapa saya tak jumpa. Saya jumpa yang pertama sekali kaunselor. Sebab apa? Sebab ini bidang je. Kaunselor tahu macam mana nak buat perbualan yang berkonstruktif, yang berobjektif untuk selamatkan kita, dan dia akan bimbing kita. Yang kedua, rapatkan diri dengan orang yang matang dan berhikmah. Kenal pasti siapa yang kita boleh jadikan sebagai pendengar setia. Dialah yang berperanan untuk menegur, nasihat dan tarik tangan kita apabila kita melampaui batas. Tarik tangan kita. Sentiasa kita jaga circle kita siapa. Yang ketiga, ingat. Okey, ingat, kecurangan tidak bermakna sebab salah kita semata-mata, tetapi perhubungan itu yang gagal sementara. Okey, ada banyak multi factors yang perlukan bimbingan pakar seperti kaunselor. Kadang-kadang netizen ni bukan kenal anda, dia tak tahu pun the details of the story. Tak tahu detail, jadi dia pun tak tahu. Okey. Dan yang keempat, jangan rosakkan kesihatan mental anak-anak dan keluarga anda dengan perbuatan bodoh sebegitu. Akhir sekali, yang tepuk tangan ialah netizen. Suara video anda akan diputarkan berkali-kali. Kadang paling gila orang akan jadikan memes selama-lamanya. Okey, jejak digital adalah perkara yang paling sukar, yang paling traumatik, susah nak hilang. Saya pernah tengok podcast bekas-bekas porn star kan, bekas-bekas orang-orang yang buat terlajak dalam mencalakan maruah dia. Dia pun menyesal sebab digital tak boleh buang. Jadi fikirlah sedalam-dalamnya. Okey, fikir sedalam-dalamnya. Biar yang tahu ni di antara kita je, sebab kesan dia berpanjangan. Okey, kesannya sangat-sangat trigger. Jadi peliharalah kesihatan mental kita semua. Okey, tak ada apa yang saya nak cakap ni lagi. Saya cakap ni hanya untuk pesanan kepada diri saya, kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian. Okey, itu saja. Semoga video ni bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.